Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Rabu kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang yang menemani live Soleha pada hari ini? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat. Okey, hari ini merupakan tajuk yang akan Soleha share dengan anda, tajuk yang ke-308, Alhamdulillah. Okey, jom kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan supaya Allah memberkati majlis kita pada hari ini. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam dari awal tadi. Okey, thank you sebab temankan Soleha live pada hari ini. Thank you juga sebab share, tolong sebarkan saham akhirat pahala ilmu. Kita nak kongsi bersama-sama insya-Allah. Okey, tajuk hari ini adalah wanita yang bagaimanakah yang akan membawa rezeki barakah buat suaminya. Wanita jenis macam mana tu? Adakah anda semua nak tahu, wahai wanita-wanita solehah sekalian? Okey, Soleha nak share dengan anda tujuh ciri wanita yang memberi kebahagiaan, memberi keberkatan buat kehidupan suaminya. Okey, yang pertama adalah wanita yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. So, ini adalah perkara penting yang pertama. Wanita yang selalu beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, inilah wanita yang akan membawa rezeki melimpah ruah buat keluarganya, buat suaminya, buat anak-anaknya. Wanita yang tahu menjaga agama dia, agama Islam ada dalam hati dia. So, dia sentiasa beriman kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Selalu jaga solat dia, solat sehari semalam cukup 5 kali, 5 fardu satu hari. So, inilah wanita dambaan ahli syurga, di mana inilah wanita yang akan mendiami Jannatul Firdaus, wanita yang selalu taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Apa tanda kita taat kepada Rasul? Tanda kita taat kepada Rasul adalah bila kita melakukan apa yang Nabi Muhammad SAW selalu buat di sepanjang hayat dia. Kita lakukan sunnah Rasulullah, kita selalu berselawat, kita selalu berdoa dan meminta supaya kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang sangat menjaga agama, yang sangat menjaga akhlak kita, yang sangat menjaga peribadi kita secantik peribadi Nabi Muhammad SAW. So, itu adalah yang pertama. Wanita yang akan memberi rezeki melimpah ruah buat suaminya adalah wanita yang menjaga Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dia. Nombor satu. Okey, yang kedua, wanita yang bagaimana yang boleh membawa rezeki barakah buat suaminya. Yang kedua adalah wanita yang solehah dan penyejuk hati. Adakah kita hari ini telah menjadi wanita solehah? Nama solehah adalah solehah. So, doakanlah Soleha jadi isteri yang solehah, umi yang solehah, bidadari syurga yang solehah, insya-Allah. So, bila kita adalah wanita solehah dan selalu menjadi penyejuk hati suami, selalu ringankan hati suami, selalu buat suami gembira, insya-Allah kitalah yang akan menghadirkan, mendatangkan rezeki melimpah ruah buat keluarga kita.
So kita kenalah happy-happy, ceriakan keluarga kita, adakan suasana yang sakinah, mawadah warahmah dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita jadi umi yang terbaik, jadi isteri yang terbaik yang selalu menggembirakan suami. Kalau suami ada masalah, kita sentiasa menjadi bahu dan ada di kala susah dan senang suami, dan sentiasa support suami dalam apa jua keadaan. Bukannya bila suami sedang susah, kita lagi menambah masalah. Bukannya ketika suami sedang berduka, kita lagi menambahkan beban di bahunya. Tetapi sedarlah, apa yang suami rasa, apa suami rasa susah tu, seorang isteri adalah tugasnya untuk meringankan bebanan suami dia, selalu support, menjadi tulang belakang buat suaminya, menjadi tulang belakang buat keluarganya. InsyaAllah akan lahirlah sebuah keluarga yang bahagia sebab kita menjadi isteri yang solehah serta penyejuk hati suami. Selalu meringankan beban, rumah kemas, makan dah siap terhidang, layanan first class. InsyaAllah inilah idaman seorang suami, inginkan sebuah keluarga serta rumah tangga yang sakinah dan berkekalan bahagia hingga ke syurganya, insyaAllah. Okey, yang ketiga, wanita yang bagaimana yang boleh membawa rezeki barokah buat suaminya adalah wanita yang melayani suaminya dengan baik hati. Iaitu wanita yang selalu sediakan makan minum, yang sediakan basuh baju suami dia. InsyaAllah yang sentiasa biarkan rumah elok terkemas, tak ada bersepah-sepah. Kalau bersepah, kita segera kemaskan. Biasalah kalau ada anak-anak kecil kan, kadang-kadang kita pun naik pening, baru kemas 1 minit dah bersepah balik. Itu normal lah. Dan tugas kita adalah biarlah kita melayani suami kita dengan baik, masak yang sedap-sedap untuk dia. Kalau suami letih, kita urut bahu dia. InsyaAllah kalau suami nak ada masalah, kita jadi pendengar. Jadilah good listener. Layan apa yang suami nak dengan seikhlas hati kita. Sebabnya syurga seorang isteri ni adalah di bawah telapak kaki suami. Kalau baik syurga dunia kita, insya-Allah baiklah syurga akhirat kita. So semua orang inginkan dambaan syurga Firdausi kan. So jadilah isteri yang terbaik, isteri yang sentiasa ikhlas, tanpa merungut-rungut, tanpa bising-bising, tanpa popek-popek, banyak mulut, tetapi layanlah seikhlas hati, dengan rasa senang hati, dengan gembira, dengan rasa penuh tanggungjawab. Itulah amanah, itulah yang Allah berikan kepada kita. Wanita yang kuat, hebat, luar biasa. Tugas isteri dan tugas ibu ni bukan mudah, tetapi mudah untuk kita beroleh pahala kalau kita melayani dengan seikhlas hati kita. Redokan hati kita. Apa yang kita buat tu niatkan kerana Allah Ta'ala. Kalau kita niat kerana Allah Ta'ala, maka kita akan mendapat banyak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang keempat, wanita yang bagaimana yang boleh memberikan rezeki barokah buat suaminya. Macam Solehah, Alhamdulillah Solehah berdakwah dalam FTR 100% disupport oleh suami. Alhamdulillah. So inilah punca kejayaan seorang isteri, di mana di sebalik kejayaan seorang isteri itu adalah sebenarnya mendapat restu dan doa daripada seorang suami. Itulah rahsia terbesar sebenarnya. Seorang isteri yang berjaya itu adalah sebab suami dia restu, suami dia doakan, suami dia reda dia buat bisnes tu. So inilah faktor kejayaan seorang isteri. Dan bila isteri berjaya dan suami dapat tempias yang sama adalah kerana asbab amalan si isteri. Isteri yang selalu menjaga ibadahnya, isteri yang selalu istiqamah dalam amalannya, zikir dia jaga, solat sunat dia jaga, sedekah dia jaga, silaturahim dia jaga, hubungan dengan kekeluargaan dia jaga. So inilah isteri yang terbaik, isteri yang sentiasa istiqamah dalam ibadah, isteri yang sentiasa jaga amalan. Contoh, kita berdakwah dalam buku FTR. Adakah kita hadam dan kita amalkan ilmu tersebut sebelum kita berdakwah kepada orang lain? Of course lah, kita kena hadam dan dakwah, kita kena amalkan dahulu. Sebab segala ilmu kalau kita tak amalkan, ibarat pohon yang tanpa buah. It's nothing. Sebab tu kita, kalau kita nak berjaya, pastikan kita hadam ilmu tersebut, kita amalkan. Yang penting kita amalkan secara istiqamah. Itu adalah isteri yang terbaik, isteri yang selalu istiqamah dalam ibadah, sentiasa meningkatkan amal ibadah dia, sentiasa menjaga kehormatan diri, sentiasa menjaga aib seorang suami, tak diceritakan kepada orang lain. Tetapi itulah isteri yang terbaik, menjaga maruah diri, maruah suami, maruah keluarga serta maruah anak-anaknya.
itu adalah isteri dan keluarga yang terbaik menurut Islam, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, ciri-ciri yang membawa kepada isteri untuk memberi kesan kepada keberkatan rezeki suami adalah wanita yang selalu menjaga kehormatan diri dan aurat. So, aurat seorang isteri adalah di bawah tanggungjawab seorang suami. Kalau isteri terdedah aurat, suami tak tegur, so suami berdosa. So, pastikan bila kita berkahwin, pastikan suami kita tu ada ilmu agama yang cukup, ada kesedaran untuk membimbing isterinya. Kalau isterinya tak tutup aurat sempurna, tegurlah dengan cara yang berhikmah. Jangan sampai isteri merajuk balik kampung dan sebagainya. Tetapi kita gunakan pendekatan secara berhikmah, di mana Allah kata kita, seorang suami ni inilah penentu kepada syurga akhirat dia, di mana seorang suami tugasnya adalah memimpin sebuah keluarga, membetulkan akhlak isteri dia. Kalau isterinya masih belum sempurna menutup aurat, tegurlah secara slowly dengan cara penuh bijaksana dan berhikmah, supaya kita tak tanggung dosa-dosa isteri kita, kita tak biarkan isteri kita terus menanggung dosa dan menyebarkan aib sendiri. So, pastikan kita suami jangan jadi suami yang dayus, jangan jadi suami yang tak bertanggungjawab, jangan jadi suami yang terus menanggung dosa isteri bertahun-tahun lamanya. So, kita kena ambil pedoman dan ibrah daripada kisah-kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita kena menjaga aurat, jaga kehormatan diri, jaga aib kita jangan sampai tersebar, cerita di dalam kelambu jangan digembar-gemburkan di luar sana. Faham je lah kuasa viral sekarang ni. Kalau isteri tak puas hati dekat suami, kalau suami tak puas hati dekat isteri, habis semua diceritakan. So, inilah yang Islam larang. Jangan kita membuka aib seseorang, sebab Allah tak pernah buka aib kita. Allah sentiasa jaga aib kita. Tetapi kalau aib kita terbuka tu, kita sendirilah yang membukanya. So, kita kena jaga kehormatan diri. Jangan sampai memalukan kedua-dua pihak. Jangan sampai membuka aib sesiapa. Sebab ini adalah soal rumah tangga kita. Ini adalah soal bagaimana kita nak mencapai kebahagiaan. Jangan kita menjadi dalang dalam rumah tangga orang lain. Jangan jadi orang ketiga. Jangan jadi isteri atau suami yang curang. Tetapi bercintalah sehingga ke syurga. Dan insya-Allah hubungan ini adalah hubungan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hinggalah ke akhirnya, insya-Allah. Dan yang seterusnya, isteri yang bagaimana yang boleh memberi rezeki barakah buat suaminya adalah wanita yang berjihad dan berdakwah untuk agama. So, sangat besar nilainya. Suami-suami jangan marah kalau isteri nak buat dakwah. Suami-suami jangan larang, jangan tak bagi kalau isteri nak sebarkan ilmu. Sebabnya, perintah berdakwah dan perintah untuk menuntut ilmu ni adalah kewajipan Allah. Kalau suami tak bagi, sayanglah, kesian. Isteri tu nak berdakwah, nak buat bisnes FTR ni, nak kumpul saham akhirat. Sebab kita nak pastikan seluruh ahli keluarga kita dapat balik ke destinasi akhir kita, rumah tempat tinggal kita yang kekal abadi di akhirat sana, nak balik dengan selamat. So, pastikan wanita yang kuat berjihad dan dakwah ni adalah wanita yang akan memberi barakah buat seluruh ahli keluarganya. Contohlah kalau suami kita belum baik, tetapi kita dakwahlah dia. Kita sama-sama betulkan keadaan di mana kita berpesan-pesan dengan kebenaran, dengan cara hikmah. Kita minta doa dengan Allah supaya Allah beri hidayah kepada suami atau isteri kita yang jahil tentang agama. Kita minta restu dan doa tanpa putus-putus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, beruntung sangat buat kita semua muslimah, kita semua mujahidah yang sangat kuat berjuang untuk fisabilillah, berdakwah demi agama, berdakwah demi ummah, untuk menarik tangan semua orang untuk always back to Allah. So, inilah seuntung-untung manusia yang sentiasa menjaga agama, jihad fisabilillah, takbir, Allahu Akbar. So, inilah semangat perjuangan dakwah sehebat Sri Kandi. Kita nak jadi seperti Sri Kandi, Siti Khadijah dan juga Siti Aisyah, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka inilah
antara penyokong kuat kepada baginda Rasulullah, di mana setiap kali baginda kepenatan ada orang yang menenangkan, ada orang yang menyejukkan hati. Itulah isteri yang membawa rezeki barokah dalam keluarganya. Jangan putus asa. Jangan putus asa dalam dakwah kita. InsyaAllah sesungguhnya kita merasa susah di dunia dan Allah janjikan kesenangan di hari akhirat kelak. So berjuanglah hingga ke nafas yang terakhir. InsyaAllah kita akan rasai kemanisannya di hari akhirat kelak, InsyaAllah. So dan yang terakhir, yang ketujuh, Soleh nak share dengan anda, wanita yang selalu reda dengan pemberian apa sahaja suami dia bagi kepada dia. Dia reda, dia berterima kasih, dia bersyukur. Inilah sebaik-baik wanita yang akan memberi barokah buat suaminya. Apa sahaja suami beri, dia terima dengan hati terbuka. Walaupun tak semahal mana, tetapi itu adalah ikhlas. Ikhlas daripada pemberian seorang suami. Kita kena bersyukur, kita kena berterima kasih kepada suami. Sebab kadang-kadang kita tak perlulah minta sesuatu yang di luar kemampuan suami. Kadang-kadang suami tak mampu sebab dia fikir anak-anak nak sekolah, anak-anak ramai perlukan pembelajaran. Yang kita tahu minta nak shopping sana sini, minta duit suami tanpa memikirkan long term punya journey, di mana suami fikirkan masa panjang, di mana nak bayar bil itu ini, di mana nak beli stok dapur, barangan dapur. Tetapi kalau isteri seorang yang tidak memahami, tak berterima kasih dengan apa yang suami telah beri, mengikut kemampuan suami, maka isteri tersebut kenalah minta maaf dengan suami dia, kerana suaminya dah berusaha sehabis baik, nafkah dah bagi, segala apa layanan semua dah first class. InsyaAllah kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat kepada seluruh ahli keluarga kita. Sama-sama saling melengkapi. Kalau isteri tak berapa perfect, suami tolong bantu. Kalau suami tak berapa perfect, isteri tolong melengkapi. Itulah hidup suami isteri yang saling melengkapi, yang saling menolong antara satu sama lain. Sebab tak ada manusia pun yang perfect, tetapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, menggembirakan hati pasangan masing-masing, insya-Allah. So ini adalah kisah suami isteri, macam mana kita nak jadi isteri yang solehah dan juga suami yang soleh, insya-Allah. Saling melengkapi dua-dua. Kalau isteri kita baik, kita kena jadi baik, insya-Allah. Kita tegur dan kita perbetulkan secara berlapang dada. InsyaAllah itulah yang akan melahirkan suasana yang bahagia dan berkekalan bahagia hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Solehah doakan agar anda semua kaya, berjaya dunia akhirat. Jangan berputus asa untuk mencapai syurga Allah, kerana syurga Allah tu tersangatlah mahal. Tetapi kita kena cari kunci. Kunci kesabaran dan redha itu perlu untuk kita membuka pintu syurga ke mana-mana yang kita nak masuk nanti di hari akhirat kelak. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.